Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesihatan yang baik dan diberi ruang masa untuk kita bersama di dalam kelas dalam talian kita untuk kita sama-sama mengulang kaji bagi manfaat bersama lah, bagi manfaat saya dan juga manfaat rakan-rakan Facebook saya yang ada yang tak pernah berjumpa dan ada berjumpa jarang-jarang. So kita continue kelas untuk sama-sama mengulang kaji lah. So saya sekarang ni kita berada dalam perbincangan ataupun ulang kaji kita tentang hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita sebenarnya sudah pun sampai ke peringkat yang yang terakhir ni kot Bulughul Maram ni. Kita masuk tajuk wasiat, babul wasaya, babul wasaya. So kita sambung hadis yang ke 988. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-988, Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sekali-kali seseorang muslim memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya menginap selama 2 malam. Maknanya apa? Menginap selama 2 malam ni maknanya dia tidur dalam keadaan menginap ni maksud dia tidur sebenarnya. Ma haqqum ri'im muslimin lahu syai'un yuridu an yusifihi yabitu. Yabitu tu malam menginap. Artinya bermaksudnya dia tidur lah, dia tidur 2 malam berturut-turut tu. Illa wa wasiyatuhu, melainkan wasiatnya itu wajib telah tertulis di sisinya. Dia macam ni nak ceritanya. Sekiranya seseorang itu dia mempunyai sesuatu untuk dia wasiatkan, maka tidak sepatutnya dia dapat tidur 2 malam berturut-turut dengan nyenyak. Macam itulah. So kalau seseorang itu dia mempunyai sesuatu wasiat yang sepatutnya dia tulis ataupun dia wasiatkan, dia sepatutnya tidak boleh tidur 2 malam berturut-turut sehinggalah ditulis wasiatnya. Macam tu. Kan? So mungkin malam ni ada wasiat tapi tak tulis lagi. Tak apalah lagi. Tidur malam ni tapi malam esok pun tak tulis lagi. Sepatutnya tak boleh tidur tu kena tulis juga. Macam itulah, seolah-olahnya menunjukkan wasiat ini adalah suatu perkara yang penting dan satu perkara yang asas. Di dalam banyak-banyak instrumen perancangan harta dalam Islam, wasiat adalah perkara yang paling mudah dan wasiat adalah perkara yang paling utama dari sudut maknanya apa-apa pun kena tulis wasiat. Macam itulah, sebab dia tidak bercanggah. Dia tidak bercanggah. Maknanya kita ada buat hibah ke, tulis ke wasiat pun salahnya. Kita sudah ada wakafkan harta kita masa kita hidup, kita tulis ke wasiat pun salahnya. Macam itulah. So dia apa-apa pun wasiat mesti kena ada. Bagi saya, sama ada harta tu kita nak hibahkan, harta tu kita nak wasiatkan, harta tu kita nak kita persetujui sebagai harta pencarian ke, tapi apa masalah kalau kita wasiat?
sekurang-kurangnya wasiat sebagai nasihat untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjaga silaturahim dan sebagainya. Dan wasiat yang terpenting ialah wisaya, iaitu melantik wasi. Kerana kalaulah ada wasiat, lebih mudah pengurusan harta pusaka. Kerana dia tidak memerlukan affidavit penolakan, ataupun dia tidak memerlukan affidavit penolakan lah, sebab kita boleh pergi kepada grand probate. So tulislah wasiat. Sebab sepatutnya selagi tak boleh tidur, selagi tu sepatutnya jangan tidur. Tak boleh wasiat. Gitulah sepatutnya. Malaman tak apa lagi, masuk 2 malam, malam kedua tu tak sepatutnya lah. Sepatutnya setiap orang kena ada wasiat. Sebab itulah dalam file farid peribadi pun yang pertama tu wasiat lah. Yang pertama tu wasiat. Kemudian barulah susunan senarai waris dan dokumen waris. Kemudian pengiraan faraid untuk waris. Kemudian senarai harta alih, senarai harta tak alih. Kemudian senarai hutang lah. Kemudian kalau ada harta-harta yang intelek pun kita nyatakanlah kat situ. Tapi first tu wasiat lah bagi saya. Dimulakan dengan wasiat. Kalau tak ada apa-apa pun, sekurang-kurangnya wasiat wisayah dia panggil. Dia ada beza antara wasiat dengan wisayah. Cuma kita selalu sebut wasiat. Wasiat itu merangkumi wisayah dan wasiat. Sebenarnya pentadbiran wasiat itu kita panggil wisayah, iaitu melantik pentadbir dan melantik penjaga harta bagi waris kanak-kanak. Yang penjaga harta yang suami lah, yang bapa lah. Bapa tu dia perlu ada satu lagi selain ada lantik pentadbir, dia kena melantik siapakah pentadbir untuk waris kanak-kanak dia. Sebab kadang-kadang pentadbir umum dia tu orang lain, mungkin dia nak lantik syarikat ataupun melantik Majlis Agama Islam sebagai wasi dia, tapi untuk waris kanak-kanak dia tak nak lantik. Dia tak nak lantik Maiz contohnya, waris kanak-kanak, dia nak lantik isteri dia lah menjadi penjaga harta kanak-kanak. Cuma untuk menjadi wasi dia, mungkinlah dia lantik syarikat ataupun Majlis Agama Islam ataupun siapa-siapa lah dia nak lantik. Maknanya dia tidak semestinya wasi itu juga menjadi penjaga harta. Tapi kalau nak jadi wasi tu penjaga harta, dia sebut 2 kali lah. Ataupun satu klausa tu dia gabungkan terus. Saya dengan ini melantik sekian-sekian sebagai wasi, dan dia juga adalah penjaga harta kepada waris kanak-kanak saya. Dia jelas benda tu. Sebab dia tidak semestinya wasi atau automatik menjadi penjaga harta kanak-kanak. Kadang-kadang disebabkan tidak jelas tentang penjaga harta waris kanak-kanak tu. So waris kanak-kanak tu harta dia diberi kepada amanah raya dan sebagainya lah. Maknanya sebab walaupun tak lantik amanah raya menjadi wasi, tapi disebabkan terlupa untuk membuat wisayah. Dia panggil wisayah sebab dia administration. Wasiat ni sebenarnya pembahagian tu. 1/3 tu nak bagi pada siapa-siapa tu. So at least kalau tak ada harta ke tak ada apa ke, wisayah tu kena ada. Itu maksud dia. Wisayah tu kena ada, itu takbiran tu kena ada. Soal harta tu dia memang berubah. Sekarang ada, lepas tu tak ada, jual ke apa semua. Tapi wisayah tu kekal. Siapa yang kita rasakan paling layak untuk menguruskan harta kita selepas kita meninggal supaya lebih mudah. Lebih mudah. So kita lantik siap-siap. Itu maksud dia. Maksud dia siapa-siapa jangan tidur malam ni selagi dia tak tulis wasiat. Selagi dia tulis wasiat, jangan dia tidur. Sebab hadis ni cakap macam tu. Seterusnya yang ke yang ni lagi lah. Ini bukan apa, yang ni tentang 1/3. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah afa atasaddaqu bithuluthai mali qala la qultu afa atasaddaqu bisyatrihi qala la qultu afa atasaddaqu bithuluthihi qala athuluth
wathulutsu katsir. Innaka antadhara warathaka aghniya'a khairum min an tadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Yatakaffafuna an-nas, muttafaqun alaih. Ini hadis yang lebih glamour lah. Hadis yang ke-989 daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, aku seorang yang mempunyai harta yang banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas ni memang seorang yang berharta lah. Seorang yang berharta. Mungkin dia dapat banyak ghanimah daripada peperangan, saya tak pasti. Tapi memang seorang yang berharta. Sebab itu disebut ana dzu malin. Ana dzu malin. Aku mempunyai banyak harta. Di antara harta-harta Sa'ad bin Abi Waqqas ialah kurma-kurma di Oasis. Oasis ni satu padang pasir, tetapi dia ada, ya ada air lah. Dia ada air. Kalau padang pasir tak ada orang nak. Ya padang pasir yang ada air tu, so ada rimbunan kurma. Dan banyak harta Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah dalam bentuk tu. So dia memang ada pekerja dia yang menyelenggarakan kurma-kurma di oasis dia tu. Anadzu malin, aku ada banyak harta. Sedangkan yang mewarisiku hanyalah seorang anak perempuanku semata-mata. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia ada seorang anak perempuan sahaja. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia tidak meninggal di peperangan, dia meninggal biasalah, maknanya dia meninggal di tempat tidur lah, bukan macam tu lah, walaupun dia panglima perang kan. Maka bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku? So Sa'ad bin Waqqas kata dia nak menyedekahkan tu maknanya dia nak tinggalkan wasiat secara amal jariah. 2/3 tu dia nak bagi kepada seluruh muslimin dan muslimat. Macam tu lah. Kepada seluruh muslimin muslimat. Maknanya dia nak wakafkan jariah perwakafan secara wasiat. So dia kata 2/3 tu aku nak bagi dekat wakaf lah. Menyedekahkan 2/3 hartaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Jangan. Qala la, jangan. Jangan kau bersedekah tu, jangan kau berwasiat untuk mewakafkan tu 2/3, jangan. Aku bertanya lagi, aku ni Sa'ad bin Waqqas bertanya lagi, bolehkah aku sedekahkan separuh? So kalau 2/3 tu banyak, tak boleh, bolehkah aku sedekah separuh? Bisyatrah dia panggil. Bisyatrih. Syatrih, separuh. Aku sedekah 1/2 lah kalau macam tu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjawab, jangan. Jangan juga. La. Kan? Qultu apa atasaddaqu bithuluthihi. Barulah aku bertanya lagi, Sa'ad bin Waqqas bertanya lagi, bolehkah aku sedekahkan 1/3? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 1/3 itu sudah cukup banyak. Ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. 1/3 dan 1/3 tu sudah pun banyak. 1/3 dan 1/3 banyak ni kadang-kadang digunakan sebagai neraca di dalam perniagaan lah. Maknanya kalau kita modal kita RM100, 1/3 daripada RM100 ialah dalam RM33. So kalau modal RM100 kita jual dengan harga RM133. Itu normal dalam perniagaan kan, markup 30%. Sebab itulah kalau kita nak tawar-menawar pun kita agak-agak lah. Janganlah tawar-menawar. Orang jual RM100, kita kata tak apalah makcik, saya tawar RM70 lah makcik. Makcik tu kata RM70. Bila aku dapat untung? So beragak-agak lah. Sebab selalunya dalam perniagaan keuntungan 30% itu ada mana neraca 30% itu neraca yang biasa dalam markup suatu perniagaan lah. Sebab yalah orang berniaga kan dia ada banyak kos-kos yang perlu tanggung, bayar gaji staf, sewa dan sebagainya lah. So 30% itu normal. Kecuali beberapa jenis perniagaan lah. Kalau makanan tak sampai 30% sebab makanan ni dia based on volume. Kan? Kalau pelancongan pun saya rasa tak sampai 30%. Tapi kalau perabot lebih 30%. Orang jual perabot sebab orang beli perabot bukan beli hari-hari dan bukan beli tiap-tiap tahun. Entah 5 tahun sekali beli perabot. Perabot kadang-kadang
dia punya markup memang berganda lah, sebab dia kira benda tu orang beli jarang-jarang. Kalau yang beli jarang-jarang tu memanglah margin dia tinggi. Tapi selalunya di dalam perniagaan pun as-sulusu ni banyak digunakan jugalah. Banyak digunakan di dalam mengira kan, dalam pengiraan. As-sulusu kathir. Sebab 1/3 tu sudah pun banyak dan sepatutnya sudah memadai lah. Sudah pun munasabah. Sudah pun munasabah. Dan jual buku pun saya share itu jugalah. Walaupun jual buku ni kadang-kadang dia terlalu banyak yang tengah daripada dia ada ejen pula, kemudian dia ada apa pekedai tu pula, barulah dia sampai kepada pelanggan. Kalau direct daripada penulis kepada pelanggan, dia banyaklah marginnya. Tapi kalau penulis tu dia bagi pada penerbit pula dia bagi pada ejen. Sebab kita tak boleh jual buku terus saja kepada, kita nak jual buku kita dalam Kinokuniya, tak boleh. Dia kena ada ejen yang dilantik dia tu. Kita masuk oleh panel dia dulu. So panel dia tu dah ambil untung dah sikit. Kemudian Kinokuniya pula kena ambil untung dengan pelanggan. Seberapa kali dah tu. Berapa kali menyebabkan harga buku tu dia akan jadi berganda dari sudut margin. Sebenarnya margin tu pada setiap layer tu tak banyak pun. Tapi kalau direct, dialah penulis, dialah penerbit, dialah yang ejen dan dialah penjual. Akan jadi banyak lah sebab dia cover banyak kerja tu. Tetapi payahlah benda tu. Itu contohnya lah. Kalau dalam perniagaan kadang-kadang digunakan as-sulusu kathir tu, as-sulusu tu sebagai neraca lah. So 1/3 ini dalam wasiat. Dan ini yang menjadi aplikasinya, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 kerana hadis daripada Sa'ad Ibn Waqqas inilah. Sesungguhnya jika kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, akan lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang pada akhirnya meminta-minta kepada orang lain. Yatakaffafunan nas. So meninggalkan waris dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan waris dalam keadaan meminta-minta. So walaupun seorang itu kaya dan dia ada dalam contoh ni Sa'ad bin Waqqas, dia ada seorang je anak perempuan. So memadai bagi dia 1/3 ialah ambilkan anak perempuan dia. Memadai, dia rasa macam tu. Sebab itulah dia nak buat sedekah amal jariah tu sampai 2/3. Tetapi baginda Nabi SAW berkata cukup 1/3 saja engkau buat wasiat. So wasiat apa-apa pun kita hanya berhak terhadap 1/3 harta kita saja dalam mengikut jalan wasiat. Mengikut jalan wasiat. Maknanya 2/3 adalah kita tinggalkan kepada waris. Walaupun waris kita tu mungkin seorang je. So tak apalah, biarlah waris tu kaya. Kerana meninggalkan waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan dalam keadaan minta-minta. Sebab amal jariah berupa sedekah, wakaf selepas kita mati, dia bukan melihat kepada jumlah tu. Dia melihat kepada keikhlasan, dia melihat kepada maknanya kita nak mendekatkan diri kepada Allah, bukan nilai tu. Sebab 1/3 pun banyak. Sebab itulah setengah ulama dia ada sebut sebenarnya memadai 1/5 je wasiat amal jariah. Memadai 1/5. Sebab dia nak suruh tinggalkan waris tu lagi banyak harta lah untuk waris. Yang penting ada juga bahagian kita. Contohnya saya mewasiatkan 20% daripada keseluruhan jumlah wang yang saya simpan dalam tabung haji itu disedekahkan kepada masjid At-Taqwa contohnya. Tak apa dah tu sebenarnya 20% pun biarlah. Kan sekali tinggal 10,000. So 2,000 je kepada masjid. Tak apa, bukan nilai 2,000 tu, tapi at least ada bahagian yang dia wasiatkan sebagai sedekah jariah untuk dia. Sebab kita tak boleh nak mengharapkan waris pula bila dia terima pembahagian faraid itu, dia kata tak apalah, aku sedekahkan sebahagian daripada yang aku terima faraid daripada arwah ayah aku ni dengan niat supaya sedekah ini juga mendapat pahala kepada arwah ayah aku. Kita tak boleh nak harap waris buat macam tu. Setengah-setengah waris tu mungkinlah, setengah-setengah waris tu tak ada apanya, dia tengok ingat dah kepada arwah ayah dia, kepada arwah mak dia kan. So kita sendiri je kena ingat kepada diri kita. Kita dulu yang meletakkan wasiat tu. So kalaulah kita
apa kalaulah kita bukan zu malin lah, bukan seorang yang punya harta yang banyak, tapi at least kita letak yang sewajarnya lah. Macam itulah. So daripada hadis inilah menjadikan nilaian ataupun aplikasi 1/3 tu lah. Sebab hadis ni memang hadis yang sahih. Kan hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dan hadis ni tidak dipertikaikan. Saya rasa sudut matan dari sudut sanad apa semua. So hadis ni memang terpakai lah 1/3 ni. Kadar wasiat 1/3 berdasarkan Sa'ad bin Abi Waqqas inilah. Seterusnya yang ke-990. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna ummi uftilat nafsuha wa lam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Hadis yang ke-990 ini macam yang saya sebut tadi ni. Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan hadis berikut. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati mengejut." Ibu dia mati mengejut. Dan masih belum sempat berwasiat. Tak sempat 2 malam berturut-turut mati. Namun aku rasa yakin seandainya dia mempunyai kesempatan untuk berbicara, tentu dia akan bersedekah. Kalaulah dia ada sempat untuk berbicara, dia akan bersedekah. Satu-satunya instrumen yang menyebabkan kita boleh bercakap walaupun kita dah mati ialah wasiat. Kan? Sebab wasiat ni orang yang mati tapi macam hidup pula, dia boleh bercakap lagi walaupun dia dah mati. Kalau orang yang membaca wasiat tu pandai, dia akan menyebabkan waris-waris itu menangis. Kalau nak suruh jadi ria, buatlah wasiat dalam bentuk video ke apa, tak kisahlah. Maknanya bila mati, pasang balik video tu. Bercakap, padahal dah mati. Sebab wasiat adalah dokumen ataupun instrumen ataupun vehicle lah yang menyebabkan orang yang mati tu boleh berbicara. Kan? Orang yang mati tu boleh berbicara. Sebab yang lain dia bukan wasiat sebab dia sudah pun melakukannya semasa hidup. Tapi wasiat ni pesanan dia. Sekarang ni boleh buat wasiat. Sekarang ni dulu pun boleh buat wasiat, tapi dengan perkembangan teknologi moden sekarang ni kadang-kadang wasiat pun kita boleh rekodkan dalam bentuk digital dan dipasang kan. Pun nampak real wasiat tu. Tapi tak apa, tulis pun tak apa. Sebab tu dia kata ni seandainya dia mempunyai kesempatan untuk berbicara, tentu dia akan bersedekah. Maka apakah dia akan beroleh pahala jika aku bersedekah sebagai ganti darinya? Maknanya aku tu si anak tadilah, dia kata mak dia tak sempat buat wasiat, sekiranya aku bersedekah bagi pihak mak aku, adakah mak aku tu akan dapat pahala? Macam itulah. Dia niatkan pahala dia tu mengalir juga kepada ibu dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Sebab ini adalah kira macam anak yang soleh ataupun rezeki daripada dia tu. Maknanya anak yang soleh itu bersedekah bagi pihak ibu dia. Semasih lagi mengalir pahala lah, walaupun ibu dia tidak sempat untuk mewasiatkan supaya bersedekah tadi. Tapi itulah, kita tak boleh mengharapkan anak kita buat lah kalau kita tak buat wasiat. Kalau kita buat wasiat, wasi wajib melaksanakan wasiat kita. Sebab itulah kita yang kena buat macam tu. Bersedekah tadi. Kan? Buatlah 20% lah, buat 20%. Kalau kaya, buatlah banyak lagi. Bagi saya, kalau buat 20% macam saya contohkan tadi pun, dah okey sebenarnya 20% daripada duit tabung haji didermakan ataupun didermakan lah, disedekahkan ataupun diwakafkan kepada masjid. Spesifik lah masjid mana. Supaya lebih ni. Ataupun kalau umum kan, disedekahkan kepada Baitul Mal. Macam tu je lah, umum kan. So, dapat agak pahala. So, yang kes ni saya teringat kepada peristiwa MH17. MH17 ni suatu peristiwa yang berlaku nahas kapal terbang, tragedi kapal terbang yang terhempas, di mana di dalam peristiwa tersebut ada satu keluarga Ghazali. Saya rasa 5-6 orang keluarga Ghazali ni.
Dia mungkin isteri, anak dia apa semua. So ada beberapa orang daripada keluarga Ghazali ini meninggal, kemudian dibayar pampasan takaful atas kematian dia tu. Maka waris, sebabkan MH17 ni dia mati serentak sebenarnya. Bila dia mati serentak, JPN keluarkan sijil mati yang mana tarikh, jam dan minit adalah sama kepada keseluruhan mangsa MH17. MH17 jangan keliru dengan MH370. 370 tu mafqud, ini 17, ini kematian serentak. So dapatlah pampasan itu kepada waris-waris yang jauh lah, waris-waris yang tidak berada pada nahas tu. Tetapi waris-waris tersebut membuat keputusan untuk membina masjid di Putrajaya, Sarawak. Masjid Al-Ghazali lah kalau tak salah saya. So masjid itu adalah hasil pampasan peristiwa MH17, diniatkan kepada mangsa-mangsa yang terbunuh keluarga Ghazali itulah. So dapat buat masjid tu. Dapat buat masjid. So insya-Allah berpanjangan pahalanya kepada mereka yang meninggal tu, keluarga Ghazali tersebut, dan juga berpanjangan pahala kepada waris tadilah. Sebab kalau waris tak nak buat masjid pun dapat masuk poket dia orang je, tapi itulah dia ada hikmahnya. Mungkin kita tak tahu kematian kita macam mana. Jadi ini antaranya, semoga pahala mengalirlah kepada mangsa-mangsa MH17 secara umum, dan secara khususnya waris-waris yang membina masjid tu lah. Saya tak pernah pergi masjid tu sebab saya bukan orang Sarawak. Di Putrajaya. So ini adalah kalau kita menerima faraid atau pusaka daripada waris-waris kita, lebih baik juga kita merizabkan sebahagiannya bersedekah atas niat arwah ayah kita ataupun arwah mak kita yang kita terima tu. InsyaAllah pahala tu ada lah. Sebab ramai yang tak sempat untuk membuat wasiat tadi. Kalau buat wasiat memang wasi kena allocate terus lah. Seterusnya, ini panjang ni. Tapi kita pun tajuk ni tak banyak sebenarnya. Hadis yang ke-991, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarith. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa hassanahu Ahmad wa Tirmidzi wa qawwahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud. Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa dia tu Abu Umamah itulah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berkaitan dengan penurunan ayat surah An-Nisa ataupun ayat-ayat mawarith, surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 lah. Inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap ahli waris bahagian yang berhak diterimanya waris. Fala wasiyyata liwarith. Oleh kerana itu tidak ada wasiat buat ahli waris. Ini adalah satu dalil yang menunjukkan larangan berwasiat kepada ahli waris. Fala wasiyyata liwarith. So jelas sebenarnya. So tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. So di dalam Islam ni wasiat adalah instrumen kepada bukan waris. Sebab itulah kita kata wasiat ini kepada anak angkat. Kesian kat anak angkat kalau kita tak buat wasiat kepada dia, dah lah dia tak jumpa dah mak ayah dia. Kita yang jaga dia daripada kecil, kita tak buat wasiat pula, dia tak dapat faraid kita. So buat wasiat kepada anak angkat, buat wasiat kepada bukan waris. Contohnya ibu ayah kita yang tidak memeluk Islam, buat wasiat. Wasiat amal jariah untuk kita. Kita wasiatkan 1/5 contohnya untuk sebagai jariah kita, sedekah kita kepada masjid contohnya. Itu sebenarnya wasiat sebab dia adalah pembahagian kepada bukan waris.
settle lah, memang macam tu lah. Itulah itu yang disebut tu. Sebab itulah waris tu sudah ada hak dia. So tak payah bimbang lah pasal waris sebab dia sudah ada faraid. Wasiat ni kepada bukan waris pada kadar 1/3. Kerana a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Waris tu sudah ada hak dia. Susah apanya. Ini tu susah ada wasiat kepada waris. Waris tak payah wasiat pun. Sebab dia sudah pun ada haknya, itu hak faraid. Itulah hadis ni. Saya pun syarah macam tu lah sebab hadisnya macam tu kan. So setakat tu lah dulu yang waris tu. Kemudian ini pun hadis sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Habis tu orang duduk buat wasiat kepada waris tu apa hal pula. So ini 992 warawahu ad-Daruqutni min hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Anhuma tu merujuk kepada Daruqutni dengan Ibn Abbas. Wazadi fi akhirih illa an yasha'al warathahu wa isnaduhu hasan. So hadis 992 ni dia ada penambahan. Mengikut Daruqutni telah meriwayatkannya melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dua orang. Namun di penghujungnya ditambahkan kecuali jika ahli waris yang lain menyetujui nya wasiat kepada waris lah. Sanad hadis berpredikat hasan. Hadis ini munkar menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis ni memang dia ada sedikit masalah di sudut periwayatan lah, sudut sanad. Sebab hadis yang betul-betulnya yang tu aja, maknanya tidak ada wasiat kepada waris, macam tu ajalah. Dia tak ada penghujung-hujung tu. Penghujung tu dipertikaikan lah. Maknanya mungkin itu hanya syarahan daripada Ibn Abbas. Tapi bukan hadis sebenarnya. Illa an yasha'al warathahu tu. Mungkin syarahan daripada Ibn Abbas. Sebab hadis yang sebenarnya setakat tu je. Fala wasiyata li waris. So menyebabkan isu wasiat kepada waris ini dia menjadi panjang dan dia boleh dikatakan ada 3 pendapat lah. Pendapat yang pertamanya dia melihat hadis ini, dia melihat hadis ini sebagai kita kata matan hadis tu sebegitulah, dia panjang ni. Okey, tak apa. Illa an yasha'ul warathahu. So yang pertamanya berpendapat bahawasanya mewasiatkan kepada bukan waris adalah tidak sah berdasarkan kepada zahir hadis tu, fala wasiyata li waris. So kalaulah wasiat kepada waris tidak sah lah sebab zahir hadis tersebut tidak ada wasiat kepada waris. Ini dia buat wasiat juga tapi kepada waris, kena bodoh lah. So sebab wasiat kepada waris tak boleh. So maka ada sebahagian ulama dia berpendapat wasiat kepada waris tidak sah. Bahkan memang tidak sah pun kerana memang wording dia macam tu. Cumanya kenapa dikatakan sah yang dalam Ibnu Abbas ni? Yang dikatakan sah tu jika mendapat izin daripada waris dia menjadi sah sebab bukan wasiat tu sah. Wasiat kekal tidak sah. Tapi kenapa dia menjadi sah? Kerana takharus menjadikan dia sah. Sebab waris sudah pun mendapat hak dia mengikut faraid. So apabila dia mendapat hak dia mengikut faraid, tetapi pewasiat ini, pemilik harta ni dia ada berwasiat sama rata ke apa ke, dia ada berwasiat. Kemudian waris tadi berdasarkan hak faraid dia tahu, dia faham dan dia tahu nilai tu. Bukan sekadar tahu nilai di sudut pecahan, tahu nilai di sudut peratusan, tahu nilai di sudut ringgit Malaysia dan sebagainya, maknanya dia faham sungguh lah. Kemudian dia kata tak apalah sebab pewasiat ni sudah berwasiat sama banyak, maka saya setuju untuk membahagikan sama rata dengan adik-beradik saya. So bila dia bersetuju tu, bukan dia bersetuju kerana sahnya wasiat tak sah. Wasiat nak sah apanya sebab tidak boleh wasiat kepada waris. Yang menjadikan pembahagian tu boleh dibuat sebab dia bersetuju. Bersetuju itu dia sebab takharus. Sebab dia takharus, sebab dia ada izin daripada waris untuk dia bertakharus. Dia kata tak apalah, aku dah tahulah jumlah yang aku patut terima sekarang banyak ni, tapi aku bersetuju
untuk diturutkan hasrat pewasiat ini, maka aku setuju bahagi sama banyak, maka hak aku pun jadi kurang lah. So takkanlah kita kata tak boleh, dah dia setuju, dia sendiri pun kata setuju, takkan kita kata tak boleh. Boleh lah kalau dia setuju, tapi dia setuju atas dasar takharus, yang mana persetujuan waris terhadap wasiat kepada waris tadi. Bab wasiat kepada waris ni dia tertakluk kepada hukum faraid sebab tak ada wasiat kepada waris. So dia setuju juga. Persetujuan dia itu adalah persetujuan secara faraid, bukan setuju secara wasiat tu. Sebab wasiat tidak sah. Tapi bersetuju tu bersetuju kerana faraid. Sebab takkan kita nak kata tak boleh, dah dia dah bersetuju. Dia bersetuju, dia boleh lah sebab dia sudah melakukan takharuj. Tapi takharuj ni dia ada syaratnya. Sebab itulah benda ni disyarah panjang lagi tentang syarat-syarat waris yang bersetuju tadi. So syaratnya ialah waris itu sendiri adalah waris yang berkeahlian, ahliyah. So tidak boleh waris kanak-kanak. Kalau mewasiatkan nak bagi sama banyak ke yang bercanggah dengan faraid, tiba-tiba ada waris kanak-kanak, maka waris kanak-kanak adalah dibahagi mengikut faraid. Kalau dalam wasiat tu begitu begini, tetapi adanya waris okyumental, waris okyumental hendaklah menerima secara faraid. Walaupun dia setuju apa dah dia mental. Walaupun dia setuju apa dah dia budak-budak. Tak boleh. Tak payah masuk meeting dah. Kan, waris kanak-kanak dengan waris dokumenter ni tak perlu masuk meeting, tak perlu minta persetujuan. Sebab persetujuan mereka ini tidak sah kerana mereka tiada keahlian, tiada ahliyah. Kalau kita pun nak tanya dengan dia orang, dengan kita pun mental. So dia orang ni tidak boleh untuk bersetuju terhadap wasiat kepada waris sebab mereka tidak ada keahlian pun untuk mengeluarkan persetujuan untuk takharus. Dia pergi kepada ilmu takharus tu pula. Sebab tu saya kata illa an yasha'ul warathahu tu mungkin illa an yasha'al warathah. Mungkin itu adalah huraian daripada Ibnu Abbas, bukannya matan hadis tu sendiri. Kan? Tapi tak apalah kita berpegang pada tu dengan huraian lah. Kita berpegang pada tu dengan huraian. Dia bukan hadis tu sah. Takharus tu menjadikan dia sah. Gitu. So memanglah wasiat kepada waris tidak sah. Saya pun sebut wasiat kepada waris tidak sah. Nak sah apanya? Clear dah tu kat situ. Clear dah kat situ wasiat kepada waris tidak sah. Dia jadi sah tu sebab sahnya takharus. Berdasarkan syarat-syarat takharus, ahli yang bertakharus dia hendaklah berkeahlian untuk bersetuju. Kalau ada ahli waris tu yang sedang sakit maradul maut, susah juga. Janganlah minta persetujuan dia kan. Dia tak tahu apa dia pula nak mati kan. Lepas isteri dia mati, dia pun rasa nak mati juga kan. Ataupun lepas suami dia mati, dia pun rasa nak mati juga. Dan dia adalah salah seorang penerima lah. So dia minta persetujuan dia. So kadang-kadang takut dibimbangi dia juga maradul maut yang tidak mampu ataupun tiada keahlian untuk melakukan takharus. So betul-betul kena melihat kepada takharus lah. Kecuali dengan izin waris. Izin waris tu sebenarnya izin takharus. Bukan izin wasiat. Kalau izin wasiat jadi pening. Jadi bukan pening. Jadi saya takut salah faham lah. Izin terhadap takharus tu. Sebab ke mana pun waris ini dia faraid. Dia bukan wasiat. Wasiat tu tidak boleh kepada waris. Kena baca begitu. Dia memang begitu pun. Cuma di dalam wasiat moden hari ni yang dibuat oleh syarikat-syarikat amanah memang dia wasiat kepada waris. Kita pun luluskan juga wasiat kepada waris. Kita sebagai panel di syarikat amanah tu pun. Tapi dia ada satu klausa pula. Contohnya klausa 10 pembahagian wasiat kepada waris di atas adalah bergantung kepada persetujuan waris. Sekiranya ada waris yang tidak bersetuju, maka pembahagian kepada waris tersebut adalah mengikut hukum faraid. Kita buat satu klausa lain lah. Kalau ada sebahagian waris bersetuju, ada sebahagian waris tidak bersetuju, so bagi dulu yang tidak bersetuju tu ikut faraid dia. Sebab faraid mengatasi wasiat kepada waris. Kepada waris. Kecuali wasiat kepada bukan waris. Wasiat kepada bukan waris tak perlu minta izin pun. Bagi terus je, wasi boleh laksanakan terus. Cuma kadang-kadang minta izin, bukan minta izin, kita baca lah dulu sebelum kita bagi tu. Kita baca dulu biar menangis ya, tapi tak minta izin pun. Lepas tu kita bagilah sebab dia sudah kata 1/5 kepada masjid contohnya. Tapi wasiat kepada waris dia sebenarnya tidak sah. Sahnya itu sebab berlakunya takharus. Mengikut peraturan takharus. Mengikut peraturan takharus.
apa ni? Itulah. Seterusnya ialah wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Rawahu Ad-Darqutni. Hadis yang ke-993, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah untukmu melalui 1/3 hartamu di saat kamu menjelang wafat sebagai tambahan buat kebaikan kamu. So ini memang satu seolah-olah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebelum kita wafat ni, maknanya ada 1/3 untuk kebaikan kita. Kita diberi izin untuk bersedekah 1/3. Sebab kalaulah kita nak bersedekah semasa kita hidup, mungkin kita takut. Kok kita ni panjang umur, nanti lepas ni kita bedridden, nak beli pampers, nak apa, tak ada duit pula kita. Jadi kita pun merizapkan niat kita untuk jariah tadi melalui jalan wasiat lah. So kita letakkan wasiat tu 1/3 daripada duit aku ini aku wasiatkan didermakan kepada masjid contohnya. So itu memang hak kita. 1/3 itu memang hak kita. Itu memang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. So kita buatlah wasiat pembahagian 1/3 tu untuk kita. Untuk kita, bukan untuk waris. Untuk kita, iaitu untuk kebaikan kita, amal jariah kita supaya mengalir pahala itu selama-lamanya untuk kebaikan kita. Tulislah wasiat. Tulis wasiat malam ni. Siapa yang kita lantik sebagai wasi, orang yang paling kita percayai, yang paling profesional lah untuk melaksanakan ataupun untuk menjadi pentadbir. Dia panggil wasi sebenarnya, bukan pentadbir. Pentadbir tu jadi 31 NCVC pula, kita masuk 32 NCVC sebab ground probate. So menjadi wasi, executor, dan kita lantik siapakah yang menjadi pemegang harta kepada waris kanak-kanak. Kemudian kita buat 1/3 kadar maksimal lah, ataupun buat 1/5 untuk sedekah jariah. Buat yang tu je. 3 perenggan. Perenggan yang keempat, jangan bergaduh, bertakwalah kepada Allah, jagalah silaturahim. Lepas tu saing. Kan? Macam tu at least kurang-kurangnya baru boleh tidur. Imam Ahmad dan Al-Bazzar telah mengetengahkannya melalui hadis Abu Darda. Wa Ibnu Majah min haditsin Abi Hurairah wa akhrajahu Ahmad wal Barraz min hadits Abi Darda. Wa Ibnu Majah min haditsi Abi Hurairah wa kulluha dha'ifah lakin qad yaqwa ba'daha bi ba'dhin wallahu a'lam. Ibnu Majah mengetengahkannya melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namun semuanya berpredikat lemah. Akan tetapi sebahagiannya menguatkan, sebahagian yang lain hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Habis dah sebenarnya untuk hadis-hadis di dalam Bulughul Maram yang berkaitan dengan pewarisan, iaitu kita mulakan hari itu dengan hibah, kemudian faraid, kemudian malam ni dengan wasiat. Cuma wasiat kepada waris ni, kalau saya boleh sentuh lagi sebab kita ada masa lagi. Wasiat kepada waris ini yang menariknya di Malaysia, kita ada 6 negeri yang sudah pun meluluskan enakmen wasiat orang Islam. Iaitu bermula dengan Selangor pada tahun 1999, kemudian Negeri Sembilan 2003, Melaka 2004, Kelantan 2009, Pahang 2017, 2016 tu pindaan di Selangor. Kemudian di Sabah 2018, kemudian kalau tak silap saya di Perak baru saja diluluskan 2023 katanya, tetapi saya belum lagi mendapat salinan enakmen wasiat orang Islam Perak lah, so saya tak boleh nak tak tahu dia sudah gazetkan cetakan ataupun belum. So berdasarkan kepada enakmen wasiat, negeri lain tak ada lagi wilayah pun tak ada lagi akta wasiat, dan negeri lain saya tak tahulah, dia duduk sibuk pasal benda yang tak boleh nak buat, bandar perundangan negeri.
Yang takzir di apa di panel court tu sibuk dia nak buat benda tak boleh nak buat. Benda yang boleh buat tak buat-buat pun. Wasiat ni boleh buat je lah. Buat yang boleh je lah. Maknanya fokus kepada yang boleh buat. Bagi saya macam tu lah. Bukan kita nak komen apa semua tu. Benda yang tak boleh buat tu tak payah nak berfokus sangat. Tapi yang sebaik Kelantan ada dah nak mewasiat dia. Kelantan laju buat penderafan, aman hibah pun ada Kelantan. Hudud Kisos pun ada Kelantan. Dia Kelantan buat penderafan memang dia laju. Itu kita salute lah. Sebab tu dia terlebih tu. Dia terlebih sampai ke perlu dibatalkan pula. Tapi negeri-negeri lain tu kenapalah tak buat yang nak mewasiat. Wilayah pun tak buat akta wasiat. Sebab kita ada baru 6, kalau Perak dia 7. Tetapi yang 6 ni pun masalah juga. Masalah apa? Sebab yang nak tentang wasiat kepada waris ni lah bercanggah. Dulu wasiat kepada waris ini dibenarkan di Selangor, tapi Selangor pindah 2016, dia senyap, dia silent. Jadi seolah-olah di Selangor sekarang tak boleh dah wasiat kepada waris. Sebab 26/2 tu dia delete. Dia delete. Di Pahang memang tak boleh wasiat kepada waris sebab dia sebut betul-betul hendaklah mendapat izin daripada waris. Tetapi di Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, dibenarkan wasiat kepada waris dengan izin waris. Dengan izin waris juga. Cumanya yang lebih menarik di Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah, dibenarkan wasiat kepada waris walaupun tanpa izin waris. Itu dia lagi best. Sebab kalau kita kata boleh wasiat kepada waris dengan izin waris, izin tu adalah dengan takharuj. Tapi sebenarnya di 4 negeri ni, sebab tu Selangor dia tarik handbrake, dia delete 26/2 tu. Dan ini diikuti oleh Pahang. Pahang dia sebab dia baru draft, so dia memang tak ada langsung. Tapi di Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah, dia mengekalkan Seksyen 26/2 dan Seksyen 11/2 yang membenarkan wasiat kepada waris walaupun tanpa izin waris. Dan ini adalah pendapat minoriti sebenarnya. Pendapat minoriti tu dia membenarkan juga atas dasar perkembangan pembaharuan, maknanya nak memudahkan pembahagian harta tu, dibenarkan juga wasiat asalkan tidak lebih 1/3 walaupun kepada waris, walaupun tanpa izin waris. So tak perlu minta izin kalau dalam 1/3. Kalau mengikut di negara Mesir, Sudan, Syria, Emiria Arab Bersatu, Iraq, Iran, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Sabah, macam tu. Sebab dia mengambil pendapat yang membenarkan. Sama ada dia orang ni copy paste daripada negara-negara ni ataupun saya tak tahulah, saya tak terlibat. Tapi maknanya 6 negeri yang ada enactment pun dah bercanggah, dah tidak ada keseragaman. Sebab tu negeri lain tak buat lagi kot. Sebab belum memutuskan apakah yang perlu diputuskan lah. Sama ada nak membenarkan ataupun tidak. Isu dia terhadap wasiat kepada waris tanpa izin waris. Tanpa izin waris. Sebab yang negeri-negeri ni termasuk di negara sebenarnya, Mesir, Sudan, Syria, Emiria Arab Bersatu, Iraq, Iran ni sebenarnya membenarkan wasiat kepada waris walau tanpa izin waris. Tapi penderafan ataupun penggubalan yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri di 4 negeri ini juga membenarkan. Kecuali di Selangor dan Pahang, dia silent lah, dia silent. Bila dia silent tu maknanya dia tinggalkan, seolah-olah yang tidak sah lah wasiat kepada waris tu, sebab dia tinggalkan pula kepada waris. Yang ni waris tak boleh nak kontes kalau pada kadar 1/3. 1/3 tu dikira selepas tolak hutang lah, tolak hutang, tolak segala mak nikah tu, baki tu baru 1/3. So itu adalah antara perkara-perkara yang saya tak pastilah kenapa penderafan itu boleh berlaku sebegitu rupa. Saya tidak terlibat sebenarnya, betul saya komen ni. Saya tidak terlibat di dalam penggubalan tu. Saya cuma membuat analisis terhadap apa yang sudah digubal dan diluluskan dan membaca berdasarkan penafsiran terhadap Seksyen 11/2 dan Seksyen 26/2. So saya ingat itu saja untuk untuk malam ni. Sebab kita pun dah habis benda ni. Saya makin banyak bercakap, makin banyak salah pula. Saya bimbang tak? So
Kita akan sambung kelas kita ni. Kita akan sambung kelas kita minggu depan seperti biasa. Saya ingat kita akan masuk kitab Bahrul Mazi kot. Bahrul Mazi untuk kita uji ulang kaji hadis-hadis yang berkaitan dengan pewarisan yang dikompil oleh penulis dalam kitab Bahrul Mazi. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan saya. Kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.